Sebenarnya kita semua sedia maklum bahawa kerajaan telah pun maklumkan proklamasi darurat, dan selepas daripada proklamasi tersebut, beberapa ordinan telah pun digubal di bawah proklamasi darurat tersebut. Kesemua ini adalah hasil ataupun susulan daripada artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita lihat kepada peruntukan itu, cukup jelas bahawa sekiranya Parlimen bersidang, maka Parlimen ada kuasa untuk apa yang disebut sebagai membatalkan ataupun dalam bahasa yang digunakan, Parlimen a motion can be moved in Parliament for the purposes of annulling either proclamation or ordinances. Jadi di dalam ucapan saya pada hari Isnin, saya telah pun membangkitkan perkara ini. Saya telah pun minta speaker kenapa tidak ada perbahasan dan seterusnya satu proses undi untuk kita bersama-sama membuat keputusan berkenaan dengan proklamasi dan juga ordinan tersebut. Di dalam perbincangan perbahasan tersebut, Menteri Undang-Undang Ahli Parlimen Kota Baru Yang Berhormat Datuk Seri Tauhidin telah pun memberitahu Dewan bahawa sebenarnya keputusan telah pun dibuat pada 21 hari bulan Julai oleh kerajaan untuk membatalkan ordinan-ordinan yang telah pun digubal di dalam masa proklamasi darurat tersebut. Jadi itu adalah satu perkara yang telah pun menarik perhatian saya, kerana sejauh mana saya ingat dan semua ahli-ahli parlimen lain, memang kita tidak diberitahu langsung bahawa satu keputusan telah pun dibuat oleh kerajaan untuk membatalkan ordinan-ordinan tersebut. Kita juga tidak dimaklumkan ordinan-ordinan mana yang telah pun dibatalkan dan apakah kesan kepada ordinan-ordinan itu, khususnya keberkuatkuasaan ordinan-ordinan tersebut kepada masyarakat ramai. Apakah kesan pembatalan itu? Jadi saya telah pun minta supaya satu penjelasan diberikan bila ianya dibatalkan dan adakah proses pembatalan itu diikuti. Inilah kerana kalau kita lihat kepada Perlembagaan Persekutuan, perkataan yang digunakan adalah unless sooner revoked. Jadi soal dia adalah pembatalan. Apakah ataupun siapakah yang mempunyai kuasa di bawah artikel 150/3 untuk membatalkan ordinan-ordinan tersebut. Saya telah pun membuat kajian dan di dalam undang-undang dan mendapati satu kes yang diputuskan oleh Privy Council, iaitu Mahkamah Tertinggi pada masa itu dalam tahun 1979, yang dia dilaporkan di dalam Journal Malaysian Law Journal, kes Teh Cheng Poh lawan pendakwa raya. Di dalam kes itu, Mahkamah Privy Council memberi nasihat bahawa kalau kita lihat kepada section ataupun artikel 150/3, perkataan di situ adalah revoke, dan cukup jelas nasihat daripada mahkamah berkenaan perkara itu adalah bahawa kuasa untuk membatalkan, or the power to revoke, rests with Yang di-Tuan Agong. Jadi itu menjadi tanda tanya, dan saya bangkit untuk tanya soalan itu, tetapi tidak ada jawapan. Jadi apa yang berlaku adalah pada akhir hari Isnin jam 5.45, speaker telah pun membuat keputusan supaya sidang tangguh kerana sidang itu hanya sehingga jam 5.45 kepada hari Selasa. Hari Selasa saya hadir, saya bangun dan saya bawa kepada perhatian Dewan Rakyat kes ataupun keputusan nasihat mahkamah dalam kes Teh Cheng Poh tersebut. Dan saya telah pun membaca kepada Dewan, khususnya speaker, apa yang dinyatakan di situ. Bahawasanya kalau kita lihat kepada 150/3, perkataan batal itu telah pun ditakrifkan sebagai kuasa yang terletaknya pada Yang di-Tuan Agong. Jadi saya tanya sekali lagi kepada Menteri supaya memberi jawapan. Adakah atau tidak prosedur yang ditetapkan itu diikuti, dipatuhi? Kerana ini sangat penting. Kita kena tahu, ordinan-ordinan ini memang wujud semasa proklamasi darurat. Kalau dibatalkan, ianya tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Ianya kena dibatalkan mengikut prosedur. Kemudian apa yang cukup penting adalah kita juga harus tahu atau diberitahu apakah plan susulan daripada itu, akibat pembatalan itu. Adakah ianya masih terpakai? Bagaimana dengan tindakan yang telah pun diambil di bawah ordinan-ordinan itu sehingga sekarang? Bagaimana rakyat perlu menimbang perkara pembatalan ini dan kesannya terhadap rakyat dan masyarakat umum.
Malangnya tidak ada jawapan daripada Menteri Undang-Undang, dan Menteri Undang-Undang menyatakan bahawa beliau akan jawab pada hari Isnin. Memang kepada saya itu tidak kita boleh terima kerana satu pengumuman telah pun dibuat. Kalau beliau nak buat pengumuman hari Isnin sekaligus, itu lain. Tetapi pengumuman dibuat pada hari Isnin. Dan kepada saya pengumuman itu harus menjadi satu pengumuman yang complete. Ya? So, jadi kita perlu lihat kepada juga aspek perundangan ini. Memenangkan tidak ada jawapan. Saya telah filekan satu usul di Dewan Rakyat semalam. Dan usul itu adalah dibuat di bawah Peraturan Mesyuarat 36/12 dan juga Peraturan 26. Di mana saya mohon supaya Dewan merujuk Ahli Parlimen Kota Baru ataupun Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Takiuddin ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Kerana kepada kita sebagai ahli parlimen, kalau ada sebarang aduan yang dibuat, khususnya di mana seseorang itu telah pun mengelirukan Dewan, maka proses dia adalah supaya kita buat usul, supaya dia dapat dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan, supaya satu perbincangan ataupun satu siasatan boleh dilaksanakan, dan sekiranya didapati ada sebarang masalah, dan perlu diambil tindakan, maka tindakan boleh diambil oleh Dewan. Walaupun saya memfailkan permohonan atau usul tersebut semalam, saya telah pun bangkitkan perkara itu semasa Dewan berteruskan dengan perbahasan pukul 10 pagi. Saya minta speaker supaya memberi ruang kepada saya untuk membahaskan usul itu, untuk membawa ke depan usul itu. Tetapi ianya tidak dibawa ke depan, dan speaker membuat keputusan bahawa mereka akan teruskan dengan keputusan supaya penjelasan itu diberikan oleh Menteri Undang-Undang atau Menteri Jabatan Perdana Menteri pada hari Isnin. Now, kita semua tahu perkara yang cukup serius. Ianya adalah satu perkara yang bukan sahaja melibatkan undang-undang biasa. Ianya satu perkara yang melibatkan ordinan-ordinan yang dibuat semasa darurat, semasa Parlimen tidak bersidang. Dan ianya adalah satu undang-undang yang mempunyai kesan terhadap masyarakat umum. Dan yang paling penting, ianya melibatkan tarifan perkara 1503 Perlembagaan Persekutuan. Jadi oleh kerana tidak ada sebarang jawapan dan keputusan speaker untuk mendengar ataupun memutuskan perkara ini selepas mendengar penjelasan Ahli Parlimen Kota Baru pada hari Isnin, maka hari ini saya bangkit sekali lagi dan minta supaya ianya disegerakan. Usul saya, kenapa tidak ada satu keputusan dibuat? Tuan Speaker minta untuk diberikan masa. Saya setuju, kalau perlukan masa, okey. Tetapi kita tidak boleh tunggu sehingga habisnya tempoh persidangan Dewan Rakyat ini, iaitu hari Isnin. Jadi apa yang kita lihat tadi semasa Menteri Kewangan menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tindakan yang telah pun diambil semasa musim wabak COVID ini, tiba-tiba saya menerima satu pesanan yang menyatakan bahawa satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Istana Negara. Saya baca kenyataan itu cukup jelas. Saya rasa semua telah lihat laporan berkenaan dengan kenyataan tersebut ataupun telah pun membaca kenyataan tersebut, dan kita dapat bahawa perkara yang saya bangkitkan telah pun juga dinyatakan ataupun diungkitkan dalam kenyataan tersebut. Jadi sekarang soal dia adalah apakah yang sebenarnya berlaku? Kenapa speaker tidak membenarkan ataupun tidak membawa keputusan, tidak membawa keputusan segera supaya usul saya dibawa ke depan? Itu satu. Speaker telah pun memberi penjelasan, beliau ingin mendapat penjelasan daripada menteri. Saya setuju. Kalau itu adalah sebabnya, okey, tetapi tidak seharusnya mengambil masa sebegini lama. Jadi saya telah pun tadi menuntut di Dewan supaya speaker membenarkan usul saya dibahaskan petang ini. Kerana kalau kita hendak mendapat maklumat yang berlebihan, khususnya daripada Menteri Undang-Undang, dan saya rasa forum yang terbaik adalah Dewan Rakyat. Kalau Menteri Undang-Undang ada satu penjelasan, boleh memberikan maklumat apa sebenarnya berlaku, bagaimana keputusan dibuat oleh kerajaan pada 21 hari bulan Julai, dan apakah prosedur yang diperlukan menurut Perlembagaan Persekutuan telah pun diikuti, saya rasa forum yang paling baik untuk beliau memberikan penjelasan adalah Dewan Rakyat. Jadi tetapi sehingga sekarang kita balik ke Dewan jam 2.30, saya dimaklumkan Dewan telah pun ditangguh sehingga jam 3.30.
kerana ada perbincangan yang masih dijalankan. Tetapi saya harap bahawa apabila Dewan bersidang pada jam 3.30 nanti, kita bahaskan perkara ini. Kerana saya nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan berkenaan dengan apa yang sebenarnya berlaku. Kenapa kita ada satu keadaan di mana seorang menteri membuat kenyataan terbuka di dalam Dewan Rakyat pada hari Isnin. Tetapi sehingga sekarang tidak ada penjelasan yang telah pun mengakibatkan kenyataan dikeluar oleh istana dan sebagainya. Dan saya rasa ini perkara yang cukup penting kepada kita semua. Saya sedar, kita semua sedar, kita sekarang melalui satu keadaan yang amat menekankan, khususnya dengan masalah COVID. Kita semua ingin berganding bahu, tengok dan cari jalan bagaimana kita boleh pastikan bahawa ada tindakan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat bahawa ordinan-ordinan yang dikeluarkan itu ada kesan undang-undang. Ianya ada kesan kepada semua rakyat Malaysia. Jadi di situ kepada saya, apa yang kita perlukan adalah pencerahan. Jadi apa masalah dia? Kalau kita ada ordinan, kita sudah membuat keputusan batal, soalan saya sangat simple. Did you follow the procedure? Adakah ianya diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan sebagainya yang saya bangkitkan hari Isnin. Jadi saya harap bahawa perkara ini dapat diputuskan, bahawa usul saya dibahaskan pada petang ini, dan di situ saya akan terus tanya soalan-soalan ini untuk kita mendapat pencerahan berkenaan dengan selebihnya apa telah pun berlaku. Dan seperti mana saya sebut dalam usul saya, sekiranya didapati bahawa mana-mana pihak telah pun mengelirukan mahkamah, saya rasa tindakan perlu diambil. Dan tindakan perlu diambil dengan segera. Jadi saya harap bahawa keputusan itu dibuat. Saya memohon kepada speaker supaya buat keputusan untuk membenarkan kita membahaskan perkara ini dalam Dewan jam 3.30 nanti. Saya akan tunggu di Dewan Rakyat untuk perbahasan itu. Terima kasih.